Saya ingin berkongsi rahsia bagaimana bantu anak jadi bijak dan kreatif menggunakan platform Drawzania Mind Apps. Tujuan utamanya untuk memberi anda peluang memahami kepentingan melukis dan bagaimana platform Drawzania boleh membantu anak anda dan anda melukis untuk menzahirkan idea secara sistematik dan efektif. Semua ibu bapa inginkan anak-anak mereka jadi bijak dan kreatif. Semua ibu bapa sanggup laburkan RM1 untuk anda jadikan anak-anak jadi bijak kreatif. Ucapkanlah tahniah kepada diri sendiri. Anda seorang ibu bapa yang prihatin. Jadi inilah peluang anda untuk faham dan jelas bagaimana Drawzania dapat bantu anak anda jadi bijak dan kreatif. Apa rahsianya? Rahsia dia mudah je. Latih mereka mahir melukis. Tujuan dia untuk memastikan mereka boleh menzahirkan idea daripada minda cipta ni. Itu adalah kunci paling kritikal kepada seseorang anak untuk nampak dia bijak dan kreatif. Okey, soalan seterusnya daripada seorang ibu bapa yang prihatin ni. Kat mana platform paling bagus, online yang paling bagus yang saya boleh hantar anak-anak untuk mahir melukis ni? Jawapan dia mudah je tuan-tuan dan puan-puan, dekat Drawzania Mind Apps. Sanggupkah ibu bapa laburkan RM1 kepada anak-anak untuk jadi bijak kreatif? Ramai bersetuju sanggup. Tapi tuan-tuan kena ingat, nak buat RM1 bukan mudah. Nak belanjakan RM1 mudah. Sebab tu saya sangat kritikal dalam hal ini. Sebab saya nak bila tuan-tuan melabur duit tuan-tuan kepada Drawzania Mind App, tuan-tuan takkan rasa menyesal. Dan tuan-tuan akan rasa sangat happy dan membolehkan tuan-tuan tidur malam dengan tenang. Okey, ada 3 perkara penting yang tuan-tuan dan puan-puan kena faham dulu sebelum melanggan Drawzania Mind Apps. Okey, perkara pertama. Mengapakah kemahiran melukis sangat diperlukan oleh kita dan anak-anak kita? Okey, perkara kedua. Mengapakah Drawzania solusi terbaik untuk kita dan anak-anak mahir melukis? Dan seterusnya, nombor 3. Bagaimana menggunakan Drawzania untuk kita mahir melukis? Okey, poin pertama. Mengapakah kemahiran melukis sangat diperlukan oleh kita dan anak-anak? Okey, pertama, masyarakat kita, masyarakat visual, kita bergantung kuat dengan kemahiran melukis untuk menyampaikan idea secara efektif. Dan kedua, banyak kajian telah dijalankan di seluruh dunia tentang kepentingan mahir melukis untuk jadikan anak jadi bijak dan kreatif. Nombor 3, kita tidak ada upaya menzahirkan idea secara efektif sebab kita tidak mahir melukis. Masyarakat kita, masyarakat visual. Apa berkaitan dengan kemahiran melukis? Okay, kita tengok daripada 2 diagram ni. Okay, diagram pertama ni, sebelum tahun 2000, kita dinamakan society yang bergantung kuat dengan teks untuk berkomunikasi. Okay, selepas tahun 2000, kita dikenali sebagai masyarakat visual kerana dipengaruhi oleh ICT, Information Communication Technology, yang mempengaruhi kita dalam kita berkomunikasi. Pada zaman ini, kita bergantung kuat dengan visual untuk kita faham dan buat sebarang keputusan. Banyak kajian di seluruh dunia telah dijalankan menyatakan bahawa betapa pentingnya kemahiran melukis dan melakar ni kepada semua. Penulis buku ni adalah satu penulis yang terkenal di seluruh dunia, Draw to Win. Satu question yang tuan-tuan kena faham dan kalau boleh ada rezeki belilah buku ni. Nombor 2, YouTube. Tuan-tuan buat carian dekat YouTube, cari tajuk Why Kids Should Draw More, and then fahamkan konten tu, isi kandungan video tu. Tuan-tuan akan rasa terkejut betapa pentingnya drawing kemahiran melakar kepada anak-anak. Okay, saya nak highlight satu statement je dalam video tu. In the study, student who drew information remembered nearly twice as much as student who wrote it. Dan banyak lagi kajian-kajian ataupun hasil penulisan di seluruh dunia betapa pentingnya melukis kepada kita dan anak-anak kita. Isu paling kritikal ialah kita tidak mampu menzahirkan idea secara efektif. Tuan-tuan dan puan-puan ada idea yang sangat menarik dalam minda ni. Kita ambil kereta kebal lah. Tapi bila diminta untuk tuan-tuan menzahirkan idea kereta kebal tersebut, tuan-tuan gagal sebab tuan-tuan tidak mahir melukis. Sebenarnya melukis tu adalah satu faktor, tapi yang paling kritikal adalah menzahirkan idea. Dalam bahasa Inggerisnya, freehand visualize. Inilah yang saya cuba nak highlightkan kepada semua untuk membolehkan kita menzahirkan idea dengan cekap. Itulah yang membolehkan anak-anak kita nampak bijak dan kreatif. Kalau kita tengok yang saya beri diagram ni, tengok anak kita ni memang bijak. Dia dah faham dah proses kitaran terjadinya seekor rama-rama. Dia faham. So, waktu peperiksaan ni, dia cuba nak jawab soalan ni. Tapi malangnya dia tak boleh nak zahirkan idea sebab dia tak mahir melukis. Jadi apa berlaku pada anak-anak kita ni? Dia akan nampak tidak pandai sebab tidak berjaya nak zahirkan idea. Sebab penilaian akan dibuat berdasarkan kertas jawapan ni. Senario ini juga kita boleh buat untuk kita juga. Contoh di tempat kerja, kita ada idea yang sangat brilian dekat sini. Tapi kita tak mampu nak zahirkan idea secara cekap atas kertas ataupun atas whiteboard waktu discussion, waktu perbincangan.
dan akhirnya kita nampak tidak bijak dan tidak efektif. So prestasi kita akan menurun, prestasi kerja kita akan menurun dan produktiviti kita juga akan menurun disebabkan ketidakupayaan kita menzahirkan idea secara cekap. Jadi saya telah sediakan satu latihan mudah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita tengok, kita lihat adakah tuan-tuan mampu untuk menzahirkan idea secara cekap. Berdasarkan informasi di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekarang, saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan menggunakan kertas A4 bahagi 2 seperti yang ditunjukkan dalam slide ni. Lukiskan saya sebuah pasu bunga dalam masa 2 minit dan lukiskan saya pula sebuah kereta kebal dalam masa 5 minit. So dalam masa 7 minit jam ni akan berbunyi, maksudnya tamatlah proses untuk tuan-tuan dan puan-puan melukis menzahirkan idea 2 objek penting ini. Dan saya juga amat berharap tuan-tuan tidak menggunakan sebarang rujukan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Seboleh-bolehnya cuba zahirkan idea-idea tersebut berdasarkan minda cipta tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya berdasarkan imajinasi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cuba jangan pakai pemadam dan pembaris. Okey, masa telah tamat. Okey, letak pensel. Tuan-tuan nampak tak bulatan yang per 100 yang dekat dalam slide saya ni? Okey, saya nak tuan-tuan bagi markah kepada diri sendiri berapa per 100 yang tuan-tuan berjaya zahirkan idea daripada minda cipta. Contohnya, pasu. Lukisan tuan-tuan daripada pasu tu, imagine berapa persen sama dengan apa yang tuan-tuan imagine ni. Okey, letakkan markah itu per 100. Begitu juga dengan kereta kebal. Berapa persen tuan-tuan berjaya lukis kereta kebal tu sama dengan yang tuan-tuan gambarkan dalam minda cipta tuan-tuan sekarang. Okey, per 100 juga. Tuan-tuan nampak tak? Apa yang masalah tuan-tuan sebenarnya? Saya sebenarnya, kenapa saya minta tuan-tuan lukis pasu? Sebab pasu ni kita tengok tiap-tiap hari. Tak ada komplain daripada minda puan-puan atau tuan-tuan dan puan-puan untuk tuan-tuan dan puan-puan melukis. Tak ada komplain. Jadi tuan-tuan lukis dengan sangat jelas, dengan sangat senang. Tapi bila saya minta lukis kereta kebal, minda cipta tuan-tuan dah mula, alamak susahnya. Yang inilah yang menjadi masalah besar kepada kita, di mana kita tidak mampu nak menzahirkan idea cipta kita yang tinggi. Dia panggil higher order visualization skills. Yang inilah Drawzania dapat membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, termasuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapat menzahirkan idea secara jelas, idea-idea tahap tinggi ni. Okey, dalam bahasa Inggerisnya higher order visualization skills. Inilah tujuan utama wujudnya Drawzania Mind Apps ni. Tujuan Drawzania Mind Apps ni untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan serta anak tuan-tuan dan puan-puan mahir menzahirkan idea tahap tinggi. Anda sendiri telah melalui pengalaman betapa sukarnya untuk melukis kereta kebal sebentar tadi. Pengalaman yang sama yang dilalui oleh anak-anak kita ketika peperiksaan berlangsung. Apa usaha kita untuk bantu mereka mahir melukis untuk menzahirkan idea? So, saya cadangkan anda melanggan Drawzania Mind Apps. Okey, seterusnya, mengapakah Drawzania solusi terbaik untuk kita dan anak-anak mahir melukis? Ada 3 faktor utama yang telah saya gariskan di sini. Okey, faktor pertama. Pendekatan mahir melukis Drawzania menggunakan pendekatan yang sistematik. Apa yang saya maksudkan dengan sistematik ni? Okey, sistem latih tubi yang telah kami hasilkan membolehkan anda bermula melukis daripada peringkat asas sehinggalah peringkat lanjutan proses melukis. Faktor kedua. Proses untuk mahir melukis dan menzahirkan idea menggunakan pendekatan yang sangat mudah diikuti. Drawzania menggunakan teknik step by step proses melalui demo video. Sekiranya anda kurang faham, anda boleh ulang kembali proses tersebut sehingga anda faham. Itu yang uniknya tentang Drawzania Mind Apps. Faktor yang ketiga, terdapat lebih daripada 2,300 demo video untuk anda latih tubi, membolehkan anda mahir melukis untuk menzahirkan idea. Pilihan di tangan anda. Kenapa saya sangat yakin dengan proses ni? Saya telah melatih lebih daripada 5,000 orang partisipan menggunakan konsep yang sama. Satu ketika nanti anda akan cukup mahir melukis dan cukup mahir untuk menzahirkan idea. So, inilah keunikan platform Drawzania Mind Apps. Belajar melukis secara latih tubi menggunakan demo video. Okey, di sini saya sertakan hasil kerja pengguna yang menggunakan Drawzania. Anda boleh lihat sendiri perubahan kepada hasil kerja mereka sebelum dan selepas menggunakan pendekatan Drawzania. Okey, saya amat yakin perubahan ketara akan berlaku kepada kemahiran melukis anda dan anak-anak dengan menggunakan pendekatan Drawzania Mind Apps ini. Okey, tadi saya dah jelaskan 2 poin penting. Poin pertama, mengapakah
melukis, kemahiran melukis sangat kritikal dalam proses menzahirkan idea. Poin kedua, saya juga telah jelaskan mengapakah Drawzania menjadi solusi paling penting kepada kita dan paling bagus kepada kita dan anak-anak kita untuk kita mahir melukis dan menzahirkan idea. Poin nombor 3, bagaimana menggunakan Drawzania untuk mahir melukis. Itu langkah pertama yang anda perlu buat adalah untuk melanggan Drawzania Mind Apps. Dah jadi member Mind Apps, lepas tu search dekat carian Mind App Drawzania. Dekat dalam Drawzania ni ada banyak package yang disediakan. Saya cadangkan anda ambil full package selama setahun. Sangat berbaloi sebab anda dapat akses kepada 2,300 lebih video yang ada dalam Drawzania Mind Apps. Senang je, tengok button hijau ni, beli sekarang. Itu step number 1 ataupun langkah nombor 1. Okay, setelah anda membuat pembelian, macam mana nak gunakan? Langkah kedua adalah anda pergi ke mLearn. Dekat akaun anda, tekan mLearn dan anda akan dapat setting yang macam ni. Okay, langkah ketiga adalah memilih kategori lukisan yang anda ingin pelajari dan untuk proses latih 2B. So, anda boleh pilih. Ada 15 kategori lukisan yang anda pilih, di antaranya lah. So, anda pilih salah satu. Okey, setelah anda memilih kategori lukisan tersebut, pilih dulu tahap kemampuan anda melukis. Dalam Drawzania Mind Apps ni ada 3 peringkat, 3 tahap. Tahap pertama, tahap beginner, tahap intermediate dan tahap advance. Anda pilih berdasarkan kepada tahap anda lah. Langkah kelima adalah langkah paling penting dalam memastikan anda dan anak-anak mahir melukis untuk menzahirkan idea. Proses latih 2B ini menggunakan pendekatan O.U.C. O bermakna observe, U understand, C create. Okay, ia melibatkan 3 proses utama. Okay, proses pertama dinamakan proses observe. Tujuan proses observe ini adalah untuk memahamkan minda anda bagaimana untuk melukis dan menzahirkan sesebuah objek. Okay, apa yang perlu anda lakukan? Mainkan sahaja video demo dan perhatikan demonstrasi melukis secara step by step yang ditunjukkan dalam video tersebut. Okey, proses kedua ialah proses understand. Okey, tujuan proses ini adalah untuk melatih minda dan tangan untuk faham bagaimana untuk melukis dan menzahirkan sesebuah objek. Proses ini menggunakan pendekatan play and pause button. Play untuk faham, pause untuk membolehkan anda lukis proses tersebut. Mudah kan? Pastikan anda lakukan proses ini berulang kali sehingga anda mahir proses ini. Okey, proses seterusnya itu proses terakhir dinamakan proses create daripada pendekatan O.U.C. Tujuan dia adalah untuk melatih tangan, mata dan minda untuk mencipta. Proses ini memerlukan anda melukis tanpa merujuk video atau sebarang bahan rujukan. Anda perlu melukis berdasarkan minda cipta anda. Okey, lukiskan berdasarkan kepada imajinasi anda berdasarkan objek-objek video yang dipilih lah. Lakukan berulang kali sehingga anda mahir. Okey, saya sudah menerangkan secara mendalam tentang kepentingan mahir melukis dan mengapakah Drawzania sebagai solusi terbaik kepada anda dan anak-anak anda untuk mahir melukis. Tujuannya untuk menzahirkan idea. Tanyalah diri anda, sanggupkah anda laburkan wang ringgit untuk melanggan Drawzania Mind Apps? A line always starts with a point. Ini adalah prinsip saya selalu pakai yang saya selalu pakai sehingga hari ini. Kenapa? Prinsip ni sangat bagus untuk kita memulakan sesuatu perkara. Dengan melanggan Drawzania Mind Apps, anda dan anak-anak telah memulakan langkah pertama dalam memastikan generasi kita, anak-anak dan generasi masa akan datang mahir melukis untuk menzahirkan idea. Anda juga pemula legacy kepada masyarakat pencipta. Asas paling kritikal kepada masyarakat pencipta adalah kemahiran melukis untuk menzahirkan idea, iaitu freehand visualization skills. Okey, akhir kata daripada saya, jom langgan Drawzania Mind Apps. Terima kasih.